أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Allah Tuhanku, ampuni hamba dari segala salah dan lupa. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Setulus doa aku panjatkan, semoga rahmat Engkau limpahkan pada ibuku juga ayahku yang melahirkan membesarkanku. Bagi mereka guru-guruku, jasa tercurah selalu untukku. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Berilah hamba ilmu berguna untuk pelita di dalam jiwa. Kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Sebenarnya saya bertugas di masjid tu, saya sebagai siok masa budak-budak. Karena ayah saya itu bila dah mati ciokan tu, jadi ayah saya dipilih oleh AJK supaya jaga masjid. Kemudian dia ni mana sibuk ni, dia bagi tak kepada saya lah, tolong jaga di masjid ni. Tiap-tiap hari Jumaat apa tika yang besar-besar itu masuk golong itu. Kemudian sapu, penuhkan air dalam itu. Masa itu, masa kecil tu. Saya itu di sekolah rendah lagi tu. Kemudian sudah sehingga masa diubah keadaan dibuangnya segala masjid ini untuk dibawa kepada Nilapuri itu saya ada lah. Karena situ ramai budak-budak bermain. Maksud kita lah suka bermain di kawasan itu. Dia ada sungai dan sungai di situlah kawasan orang mari mandi kat air pun di depan masjid. Masjid ini sebenarnya tinggi dulu. Perubahan itu. Sehingga kata gajah lalu di bawah itu pun tak sampai lagi. Tiang dia tinggi. Sebab bila dah tebing ni dia hakis kan. Hakis. Tiang tinggal. Kita duduk di bawah tu tangan tu tak sampai lagi.
naik atas belakang orang seorang itu noloh tu tak sampai lagi pada lantai dia. Kemudian di bawah tu pun masih dalam lagi. Itu menunjukkan bahawa asalnya dia buat memang di tepi sungai yang kawasannya sangat tinggi dia buat itu. Tak adalah masjid ini memang maju. Kita boleh kata siang malam ada orang. Sehingga kalau sekiranya tidak waktu sembahyang, tidak waktu buka puasa, perayaan pun ada orang yang itu, iaitu budak-budak muda ni, dia di tepi sungai. Kemudian dibuat bahagian luar dia tidak berdinding. Jadi ramailah orang pergi. Kalau kita sekarang ni melepak, anak-anak muda duduk bercakap kat situ, dan malam-malam kemudian dulu tidak ada macam TV orang lain. Jadi dulu orang buah-buah di gerak-gerak di itu, di wakaf. Dan tempat salah satunya ialah di Masjid Kapal Laut. Kemudian bila dia pergi ni, dia tidur di Masjid Kapal Laut. Situ. Jadi tak putus. Bila dikatakan 24 jam tu ada. Tambah-tambah lagi dari segi imarah jemaah memang ramailah. Itu. Kemudian tiap-tiap hari-hari kebesaran memang hidup itu. Jatuh kuasa dulu. Dan saya budak-budak tapi kita dapat merasa dah. Tiap-tiap itu kerana ayah saya ni orang yang seolah-olah jadi hamba kepada masjid tu lah. Jadi orang nak apa-apa panggil dia. Jadi kita bersama dia, kita dapat merasai. Satu kerugian lah dipindahkan. Tetapi oleh kerana pada masa tu tak boleh nak fikir dah satu cara nak menyelamatkan dia. Terpaksa serah kepada pihak-pihak yang tertentu untuk menyelamatkan, kerana nak menyelamat dia dari segi sejarah tadi. Susahlah itu. Pada masa itu nak fikir. Tapi perasaan tu nak. Sehinggalah bila kampung ini nak buat benteng di sungai ini, dan yang berhormat Menteri Besar, yang berhormat Menteri Besar kita mencadangkan supaya Masjid Kapal Laut buat alik solat letak di kawasan ini. Sebagai anak jati kapal laut dan juga kita sekarang dah jadi imam kapal laut serta mewakili kepada seluruh anak kapal laut, ini adalah suatu sumbangan yang sangat besar. Bukan saja bagi penduduk kita kapal laut ini, kembalinya bahkan niat asal. Para wali dikatakan ini adalah masjid dibina oleh para wali yang dulu pendakwah serta dengan negara. Sebab tak ada dalam Malaysia ini satu masjid yang lebih bersejarah daripada masjid-masjid lain. Terima kasihlah kepada pihak yang telah terutama sekali kepada MB kita yang telah berusaha. Itu memang hak dia itu sendiri. Kerana ada sebahagian daripada dia kata Menteri Besar tidak apa tu tidak selayaknya, tidak patutlah nak bawa ini, tidak ada apa sumbangan yang besar untuk. Tapi bila kita tengok gitu merupakan satu sumbangan yang sangat besar daripada Menteri Besar untuk penduduk kampung laut ini serta kepada negara Malaysia ini, dan begitu juga kepada pihak yang berwajib yang berusaha untuk membawa kembali Masjid Kapal Laut ini. Bantuan pandemik COVID-19 Kerajaan Negeri Kelantan. Di dalam persidangan Dewan kali pertama bagi tempoh penggal yang keempat, Dewan Negeri Kelantan yang ke-14 tahun 2021 pada 24 Ogos 2021, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Kanan Menteri Besar Kelantan telah menyatakan bantuan yang telah disalurkan kepada rakyat negeri Kelantan sejak bermula pandemik COVID-19, yang mana pada tahun 2020 Kerajaan Negeri telah membelanjakan RM21.81 juta dan jumlah keseluruhan termasuklah daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak RM33.25 juta. Antara bantuan pandemik COVID-19 pada tahun 2020 adalah bantuan asnaf dan armalah yang berjumlah RM5.1 juta, bantuan bakul makanan bagi rakyat yang terkesan yang berjumlah RM8.04 juta, program pengurusan dan nyah COVID-19 yang berjumlah RM3.25 juta, bayaran allowance dan penyediaan makanan fond lainnya yang berjumlah RM1.38 juta, pakej rancangan PBT dan agensi kerajaan. Bantuan ini berjumlah RM15.48 juta. Manakala pada tahun ini sehingga bulan Julai 2021, Kerajaan Negeri telah membelanjakan RM32.27 juta. Sebanyak RM18.77 juta adalah dari Kerajaan Negeri Kelantan dan sebanyak RM13.5 juta adalah dari Kerajaan Persekutuan. Antara perbelanjaan yang telah dilaksanakan adalah RM6.96 juta bagi rakyat yang terjejas. Seterusnya RM0.1 juta untuk program pengurusan dan nyah COVID-19.
RM3.3 juta bagi pakej rangsangan kepada PBT, RM6.84 juta bagi perbelanjaan pusat pemberian vaksin, RM8.31 juta untuk bantuan bakul makanan, RM0.2 juta bagi bayaran penyediaan makanan kepada frontliner, RM6.56 juta bagi perbelanjaan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19. Untuk bantu daripada kerajaan negeri kau pasal apa ada boleh ada boleh bantu kan? oh 2,000 ni Ada bantuan banyak yang puas hati lah. Dia ada bantuan apa beras, macam minyak, barang-barang dapur. Untuk pelarian orang India ni semua dia ada bagi bantuan. Kalau apa-apa kita minta tolong, dia ada tolong kita lah. Boleh lah berah KJN lagi orang bagi orang kampung bagi ke. Syukurlah bolehlah juga orang-orang boleh makan anak. Bantuan banyak dapat. Senang lah, lega lah sikit tau. Kita nak tubik pun tak boleh. Memang tak bantu senang lah kita pun. Tak? terima kasih banyak-banyak pada yang mak-mak MB. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih untuk kerajaan negeri. Terima kasih dah ada orang siapa bagai-bagai makanan. Terima kasih lah. Terima kasih lah kerajaan ini. Terima kasih lah Kementerian Desa. Terima kasih lah pada MB. Terima kasih lah YB kepada dia, okey? Mana boleh bantu, okey? Terima kasih kepada MB, kepada Menteri Besar kita sudah memberi bantuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dah. Terima kasih lah. Terima kasih lah YB. Terima kasih kepada MB. Terima kasih lah. Terima kasih lah. Terima kasih lah pada MB. Assalamualaikum ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang berbalah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sidang pendengar sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita dan juga nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat persaudaraan, kemanisannya, kelazatannya yang pasti kita akan rasai nikmat ini bila kita berjaya menghayatinya dalam kehidupan seharian. Bila kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi penekanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama menyuburkan rasa ukhuwah, rasa tali persaudaraan kita terutama sesama Islam ini supaya keadaan kita, saudara kita yang lain boleh hidup dalam keadaan damai, boleh hidup dalam keadaan tenteram. Kita tidak mencerobohi hak orang lain dan orang lain pun tidak menceroboh, menzalimi hak kita. Muslimin dan muslimat sidang pendengar sekalian, pada hari ini kita cuba membawa suatu tajuk iaitu adab dan hak kita sesama Muslim, di mana kita melihat Islam ini adalah agama yang indah, agama yang menitik beratkan kasih sayang, agama yang sentiasa memberi tumpuan yang jelas dan tumpuan yang berat supaya kita sesama kita ni sentiasa
menjaga hak kita terhadap saudara Islam yang lain. Kerana tanpa ada suatu panduan, suatu suruhan dan suatu tegahan di dalam bab ini, boleh menyebabkan kita kadang-kadang merasakan bahawa apa yang kita buat ini telah betul, walaupun telah melampaui ataupun telah kita langgar hak orang lain. Tetapi apabila Islam melalui Al-Qurannya, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui kitab-kitab yang tunjuk ajar daripada para alim ulama, maka di situlah kita boleh melihat bagaimanakah keadaan kita, sama ada kita telah menunaikan hak dan menjaga adab kita sesama Muslim, ataupun kita melanggarnya, ataupun kita telah melampaui hak yang sepatutnya. InsyaAllah pada hari kita bawa beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hak kita sesama Islam ini kepada saudara kita yang lain. Di mana dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap seorang muslim yang lain ada 6 haknya ataupun 6 adabnya. Lalu baginda ditanya, apakah 6 hak itu ya Rasulullah? Lalu jawab baginda, yang pertama, bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Yang ketiga, bila dia meminta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, bila dia bersin, lalu dia membaca tahmid, dia menyebut alhamdulillah, doakanlah dia semoga dia beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bila saudara engkau Islam yang lain sakit, maka ziarahilah, kunjungilah dia. Yang keenam, dan bila dia meninggal dunia, maka ikutilah untuk menghantar jenazahnya hingga ke kubur. Jadi jelas di dalam hadis ini bahawa Nabi telah menggariskan beberapa hak kita yang mesti kita tunaikan kepada saudara Islam yang lain. Bila kita sama-sama menjaga hak ini, insya-Allah suasana kasih sayang, suasana mengasihi, menghormati antara satu sama lain ini semakin subur dalam masyarakat kita, yang akhirnya perbuatan ini bukan sesuatu yang sia-sia, malah mendapat pahala di sisi Allah dan juga akan membolehkan masyarakat kita semakin bahagia, semakin aman, dan daripada keamanan itulah yang akan membuahkan suatu kemajuan yang lebih besar yang kita boleh nikmati bukan setakat di dunia, malah insya-Allah kita juga akan dapat nikmati bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti.
sidang muslimin, muslimat, sidang pendengar sekalian. Jadi di antara adab yang ditekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tadi, iaitu bila kita bertemu dengan saudara kita sesama Islam ini, makna kita mudahkan untuk mengucap salam. Kita ni lebih digalakkan untuk lebih dahulu memberi salam kepada saudara kita yang lain. Jangan tunggu dia bagi salam pada kita, barulah kita nak jawab salam, jangan. Dan dari segi hukumnya, memanglah memberi salam itu adalah hukumnya sunat, tetapi menjawabnya adalah wajib. Tetapi walaupun sunat, tapi kita lebih utama untuk kita lah yang sepatutnya mendahului untuk memberi salam. Dalam adab yang lain, iaitu dalam memberi salam ini, iaitu yang lebih akan memberi salam kepada yang kurang. Misalnya orang yang berdiri memberi salam kepada yang duduk, yang berjalan memberi salam kepada orang yang berhenti. Begitulah orang yang lebih tua, maka lebih baik dia lebih dulu memberi salam kepada anak-anak muda, kerana ini merupakan suatu tarikan. Jadi anak-anak muda akan rasa mereka ini dihargai, mereka ini disayangi, maka dengan salam ini, walaupun patah perkataannya ringkas, tetapi memberi makna yang begitu besar kepada masyarakat. Kerana salam itu merupakan doa yang kita sebut Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Ini kita memohonkan keselamatan, kesejahteraan kepada saudara kita yang lain. Ini adalah suatu doa yang begitu besar kebaikannya, berbanding kita ucapkan benda lain dulu. Terus tanya apa khabar ke, terus ataupun kita ucap hanya selamat pagi ke, selamat petang ke, selamat malam, maka lebih baik, terutama kita sesama Islam ni, lebih dahului dengan Assalamualaikum. Begitulah pada zaman sekarang ini, bukan setakat untuk kita ucap salam ketika bertemu satu sama lain, malah bila kita berhubungan melalui telefon, ataupun dulu mungkin bercakap ni lebih kepada menggunakan ucapan melalui mulut, tapi hari ini ucapan juga kita boleh catat ataupun kita tulis melalui tulisan, melalui WhatsApp ke, dan SMS dan sebagainya. Maka kita dahuluilah dengan ucapan salam kepada saudara kita yang lain. Yang kedua, iaitu bila kita diundang untuk menghadiri sesuatu majlis. Cuma di situ ada perbahasan dari segi ulama. Ada ulama kata undangan yang memang wajib dihadiri ialah hanya walimatul arus, hanya untuk undangan perkahwinan. Manakala undangan yang lain seperti akikah, seperti jamuan hari raya dan sebagainya, itu tidak mendatangkan suatu kesalahan yang besar sekiranya kita tidak menghadirinya. Tetapi yang paling baik ialah setiap undangan bila kita tidak ada keuzuran, kita datanglah. Kita paling tidak kalau kita ada uzur pun, zaman sekarang ni kalau kita tidak boleh telefon pun, WhatsApp kepada saudara kita, maaflah kerana kita ada suatu benda yang lain, supaya kawan kita ni tidak terasa hati, tidak merasakan bahawa undangannya seolah tidak dihirau oleh kita. Kerana kadang-kadang kesalahan yang kecil saja yang kita rasa, tapi bagi kawan kita mungkin benda yang kita lakukan itu merupakan suatu kesalahan besar yang akhirnya menyebabkan berkelahi, berlaku salah faham
dan sebagainya. Dan yang ketiga iaitu kerana kita dalam Islam ini sentiasa diberi peringatan bahawa ad-dinu nasihat, kerana agama ini berdiri di atas nasihat. Sama-samalah kita nasihat antara satu sama lain. Kita nasihati orang lain dan kita juga mesti mendengar nasihat daripada orang lain. Kerana kadang-kadang ada di kalangan kita ni bagi dia sahaja yang layak menasihat, tapi dia tidak akan menerima nasihat orang lain. Ini adalah suatu perkara yang tidak baik, suatu yang dianggap suatu adab ataupun akhlak yang tercela. Maka kita perlu jauhi sikap ini. Kita perlu menasihat orang lain dan juga kita perlu juga menerima nasihat daripada orang lain untuk memperbetulkan diri kita. Kerana itulah Imam Al-Ghazali sendiri menyebut bahawa di antara cara untuk kita mengislahkan, memperbaiki diri kita antaranya ialah dengan menerima nasihat daripada orang lain. Kerana kalau mengikut fikiran kita, mengikut pandangan kita, seolah kita ni sentiasa betul, tidak ada yang salah, menyebabkan apa saja yang kita cakap, apa saja yang kita buat, maka kita rasa kita buat tidak ada satu kesalahan walaupun sedikit. Tetapi apabila kita menerima teguran daripada orang lain, maka insya-Allah diri kita yang betul semakin betul, diri kita yang baik semakin baik. Kerana itulah juga di kalangan ulama yang mengajar, sepatutnya bila ada orang nasihat kepada kita, jangan kita tersentuh, jangan kita rasa malu, sebaliknya kita mengucap terima kasih kepadanya. Dan sekiranya kita ada sedikit kemudahan keuangan sebagainya, kita bagi hadiah pula kepada dia. Kerana kita kata, kerana dia ni seolah dihantar oleh Allah untuk membaiki kita. Jadi sebagai tanda kita berterima kasih kepadanya, maka kita sampaikan, berikan sedikit sagu hati, sedikit hadiah kepadanya, terima kasih kerana menasihati saya. Kerana bila engkau nasihat ni, akhirnya aku ni tidak terjerumus ataupun tidak tergelincir kepada jalan-jalan yang salah. Yang seterusnya, yang keempat ialah bila ada seseorang di kalangan kita ni bersin, maka jawablah bersinnya. Bila sebut alhamdulillah, kita yarhamkallah, yahdina wa yahdikumullah. Jadi kerana dengan kita mendoakan, bukan setakat khusus kepada bersin ini, maka doa kita kepada yang lain pun adalah suatu benda yang sentiasa disuruh, digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malaku walaka bimithlin." Maksudnya, tidak ada seorang hamba yang muslim apabila dia berdoa kepada saudaranya yang lain yang gaib, mana yang berjauhan daripadanya, tidak ada di depan matanya, melainkan malaikat berkata ataupun berdoa kepadanya, dan bagi kamu sepertinya. Hadis riwayat Muslim. Di mana Nabi di sini menggalakkan kita berdoa. Jangan tunggu orang lain datang jumpa, doalah kepada saya, solat hajatlah kepada saya supaya saya ni sembuh daripada penyakit ke, supaya saya naik pangkat, supaya saya ni boleh apa-apa yang baik. Jangan tunggu orang meminta kepada kita baru kita nak doa pada dia. Kerana Nabi sebut, sekiranya orang ini tidak meminta pun daripada kita, malah dia ni tidak ada depan kita pun, kita berdoa kepadanya, maka kita akan mendapat doa daripada malaikat. Ini adalah suatu kelebihan. Kerana kita tahulah di antara makhluk Allah yang lebih ialah malaikat.
Kerana sifat malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerana dia tidak pernah menderhaka kepada Allah dalam setiap apa yang Allah suruh dan Allah larang, dia tidak pernah menderhaka walaupun sedikit. Maka pastinya doa malaikat insya-Allah dimakbulkan oleh Allah. Maka di antara kita nak doa daripada malaikat ialah kita berdoa kepada saudara kita walaupun mereka tidak ada di depan kita. Pernah suatu kisah ada seorang abang, dia mempunyai seorang adik. Adik dia ni seorang yang lembam, makna dia kurang dari segi pengajiannya dan sebagainya. Lalu abangnya sentiasa memperlecehkan adik dia. Dia kata, kamu ni daripada kecil lagi tak pandai belajar pun, tak berjaya. Sekarang ni kerja pun mana setakat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau aku tidak bantu engkau, kau akan hidup lebih susah. Tapi adiknya tidak pernah membantah abangnya. Sehinggalah suatu hari bila adiknya meninggal dunia, tiba-tiba abang ini membuka di sebalik sejadah adiknya. Kerana dia tengok adik dia sentiasa kalau sembahyang di satu tempat dan dia ada satu sejadah yang seolah khusus untuk dia. Lalu bila dia membuka sejadah atau membedet sejadah tu, tiba-tiba ada sehelai kertas yang ditulis oleh adiknya. Kerana adik dia tahu adik dia ni nak berdoa pun pakai kena guna kertas untuk dibaca. Maka dia tengok doa yang adik dia ditulis di kertasnya. Maka di situlah baru menitis air mata seorang abang yang selama ni memperlekehkan, sentiasa seolah memandang hina kepada arwah adiknya. Bila dalam doa itu ditulis, ya Allah, berilah rezeki kepada abangku, panjanglah umur abangku, bahagiakanlah rumah tangganya. Hanya berapa kerak saja doa itu, terus si abang ini menitis air mata. Dia kata, sebenarnya aku sekarang ini menjadi senang, pangkat tinggi, keluarga bahagia, tidak mustahil. Ini adalah kerana doa adikku yang tidak pernah dia terasa hati dengan aku, malah dia berdoa sehingga dia mati untuk kebaikan aku, sedangkan dalam doa dia seolah tak ada untuk dia. Sebaliknya dia berdoa untuk aku saja. Maka di situlah baru dia terasa. Maka begitulah dalam kehidupan kita pun, kita boleh hidup senang, kita boleh hidup bahagia. Kemungkinan besar bukan kerana doa kita semata-mata, tapi mungkin ada doa orang yang lebih makbul daripada Allah, terutama doa daripada kedua ibu bapa kita. Kerana daripada doa dua ibu bapa inilah yang akan membawa keberkatan, kebahagiaan hidup dalam diri kita. Sebab itulah pada suatu hari ada seseorang berjumpa dengan Imam Syafi'i supaya berdoa kepada dia. Lalu Imam Syafi'i bila ada seorang anak muridnya meminta supaya dia berdoa kepadanya, lalu dia tanya anak muridnya, dia kata, sebenarnya ibu kamu masih ada ke tidak? Lalu anak murid dia berkata bahawa ibunya masih hidup. Maka Imam Syafi'i menasihat kepadanya, sebenarnya engkau tersalah. Pohon permintaanmu, kamu minta pada tempat yang salah. Sepatutnya bila kamu masih mempunyai ibu, maka itulah sebenarnya kunci untuk kamu mendapatkan doa, kamu mendapatkan restu, kamu mendapat keberkatan doa daripada ibu kamu. Itulah kunci yang sebenar yang patut kamu minta. Jangan minta dengan aku, tapi mintalah doa daripada ibumu. InsyaAllah doa daripada seorang ibu, seorang ayah, antara doa yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan muslimin dan muslimat, sidang pendengar sekalian, yang seterusnya, bila Nabi SAW mengajar kepada kita, di antara hak kita sesama Islam ini ialah bila kita mendengar dia sakit, kita ziarah. Jangan tunggu dia nazak, jangan tunggu dia ni nak mati baru kita ziarah.
Kerana Nabi SAW bila terdengar ada sahabat yang dia ni rebah saja, terus Nabi ziarah. Bukan tunggu nazak, bukan tunggu sakit teruk baru ziarah. Tapi hanya sakit mata, kadang-kadang sakit gigi pun Nabi datang ziarah. Cuma kemungkinan ziarah orang sakit pada musim pandemik ini, mungkin itulah yang perlu kita ubah. Kerana kita berada di dalam norma baru ini, kemungkinan ziarah ni lebih kepada ziarah alam maya, tanya khabar di alam maya, kerana SOP yang tidak mengizinkan. Tapi kalau musim biasa, insya-Allah kita doa kepada Allah dengan kita melaksanakan hak kita sebagai kepada orang Islam yang lain, boleh menjadi asbab untuk Allah menarik balik, Allah angkatkan musibah yang melanda kita ini. Dan apabila suasana kembali normal sebagaimana mana biasa, insya-Allah kita gunakan untuk melaksanakan hak kita sebagai seorang Islam ni, menziarah orang sakit, di mana Nabi SAW menyebut dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Sesiapa yang menziarahi orang sakit, maka dia akan sentiasa berada di dalam syurga sehinggalah dia pulang daripada menziarahi orang tersebut. Dan yang terakhir daripada hak kita kepada saudara Islam yang lain ialah sampai kepada saat dia mati pun masih ada hak kita kepadanya. Bukan setakat untuk menguruskan jenazah dia, sekiranya tak ada siapa yang nak ngurus, maka menjadi kewajipan kita untuk mengurus jenazahnya. Dan sekiranya ada orang yang telah urus pun sekalipun, antara hak kita ialah bukan setakat solat jenazah, maka kita yang sebaiknya kita iringi sehingga ke kubur dia. Kerana Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana maksudnya sesiapa yang bila dia ni solat kepada jenazah, maka dia mendapat 1 qirat. Tapi kalau dia bukan setakat solat kepada jenazah, malah dia mengiringi sehingga ke kubur, dia mendapat 2 qirat. 1 qirat ni sama besar dengan Bukit Uhud. Bukit Uhud ni suatu benda yang besar. Kalau kita ibarat emas, seolah kita kalau dengan solat jenazah kita dapat 1 bukit emas, dengan kita iringi sehingga ke liang lahat, sehingga ke kubur, dapat 2 bukit Uhud emas. Tapi kerana pahala ni adalah suatu benda yang tidak nampak, menyebabkan di kalangan kita kadang-kadang tidak bersungguh untuk solat jenazah. Walaupun solat jenazah ni senang, tak payah rokok, tak payah sujud, hanya 4 takbir saja. Kadang-kadang beri alasan dia dah ziarah dah jenazah, dan masa dia ziarah pun hampir orang nak solat dah, tapi dia beri alasan, maaflah saya ni datang daripada pejabat, keluar kota dan sebagainya. Itu adalah alasan yang tidak sepatutnya diberikan. Kerana kita sepatutnya memang datang pejabat dengan pakaian yang bersih, kalau boleh sentiasa berada dalam keadaan berwudu, ada air sembahyang, maka ini semua akan memberi kebaikan kepada kita, bukan saja di dunia, malah kebaikan di akhirat. Jadi insya-Allah dengan kita melihat, menghayati apa yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita dapat laksana dengan baik, insya-Allah suasana ukhuwah Islamiah sesama kita semakin kuat, semakin erat, dan insya-Allah dengan kekuatan ini kita mampu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.